Salut tout le monde, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pembentukan kalimat perintah atau la phrase impérative. Pada video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana membentuk kalimat perintah dan pembentukan kalimat perintah negatif. Kali ini kita akan melihat bagaimana pembentukan kalimat perintah dengan les pronoms compléments atau kata ganti pelengkap. Les pronoms compléments, kata ganti pronom komplement pelengkap. Dalam perintah positif atau perintah afirmatif, pronomnya atau kata gantinya diletakkan setelah verb. Me dan te berubah menjadi moi dan toi. Contoh kalimatnya, fais-le, buat itu. Fais-la, buat itu. Fais-le, buat itu. Le untuk kata benda maskulin, la untuk kata benda femina, le untuk kata benda entah maskulin entah femina. Dis-moi, katakan ke saya. Dis-lui, katakan ke dia. Dis-leur, katakan ke mereka. Prenez-en, ambillah itu. Allons-y, ayo kita ke sana. Regarde-moi, lihat saya. Assieds-toi, duduk atau kamu duduk. Sesuai dengan aturan yang pertama dalam perintah positif, semua pronom le, la, le, moi, lui, leur, on, i, moi, toi diletakkan setelah kata kerja. Kemudian me te berubah menjadi moi dan toi sehingga contoh regarde-moi bukan regarde-me, assieds-toi bukan assieds-te. Dalam perintah negatif, pronomnya diletakkan di depan verb atau kebalikan dari perintah positif. Kemudian me dan te tidak berubah. Contohnya, ne le fais pas, ne la fais pas, ne les fais pas. Jangan buat itu. Ne me dis pas, jangan katakan ke saya. Ne lui dis pas, jangan katakan ke dia. Ne leur dis pas, jangan katakan ke mereka. Non prenez pas, jangan ambil itu. N'y allons pas, jangan kita pergi ke sana. Ne me regarde pas, jangan lihat saya. Ne t'assieds pas, jangan duduk atau kamu jangan duduk. Sesuai aturan perintah negatif nomor 1, semua pronom le, la, le, me, lui, leur, on, i, me, te diletakkan di depan verb. Dan me dan te tidak berubah. Ne me regarde pas, bukan moi regarde pas, seperti yang pada perintah positif. Oke? Mengapa le, la, le? Mengapa moi, lui, leur? Mengapa on? Mengapa i? Mengapa moi? Mengapa toi? Ini semua merupakan pronom atau kata ganti yang berposisi sebagai objek. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai pronom sebagai objek. Le, la, le merupakan kata ganti atau pronom yang berfungsi sebagai objek langsung. Sementara moi, lui, leur merupakan pronom yang berfungsi sebagai atau berposisi sebagai objek tak langsung. Jadi di sini ada objek langsung, objek tak langsung. N dan y atau i ini merupakan objek dengan propositional. Nanti kita bahas ini, tapi sekarang kita bahas dulu perbedaan antara pronom sebagai objek langsung maupun pronom sebagai objek tak langsung. Penjelasan seperti ini. Dalam suatu kalimat tentu ada subjek dan objek. Dalam bahasa Prancis, subjeknya ada je sebagai kata ganti atau pronom dari saya. Tu, kamu, il, dia atau benda maskulin, elle, dia atau benda femina, nous, kami, vous, anda, il, mereka laki-laki, elle, mereka perempuan. Ketika subjek ini berposisi sebagai objek, maka dia dapat menjadi objek langsung maupun objek tak langsung. Ketika je berposisi sebagai objek langsung, maka dia menjadi me. Dan je ketika berposisi sebagai objek tak langsung, akan menjadi me juga. Tu, sama, baik objek langsung maupun objek tak langsungnya, te. Namun, il dan elle itu berbeda. Ketika il berposisi sebagai objek langsung, maka akan menjadi le. Sementara ketika il berposisi sebagai objek tak langsung, maka dia menjadi lui. Demikian pula untuk elle, dia atau benda femina. Ketika elle berposisi sebagai objek langsung, akan menjadi la. Dan ketika dia ini berposisi sebagai objek tak langsung, akan menjadi lui. Untuk nous dan vous, itu sama ketika mereka ini berposisi sebagai objek tak langsung maupun tak langsung. Sementara il dan elle mereka ketika berposisi sebagai objek langsung menjadi le. Dan ketika berposisi sebagai objek tak langsung menjadi le.
Yang menentukan suatu objek itu langsung atau tidak langsung adalah kata kerjanya. Kalau kata kerja yang digunakan itu tanpa A, maka objek yang digunakan adalah objek langsung, direct. Kalau kata kerja yang ditambah A, maka objek yang digunakan adalah objek tak langsung atau indirect. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Untuk pronom d'objet direct atau kata ganti yang berfungsi sebagai objek direct, itu ketika verbnya tanpa A. Contoh envoyer, mengirim. Kalimat afirmatifnya atau positifnya, envoyer cette lettre, kirim surat ini. Ini bukan surat-surat ya, ini salah. Kemudian kalimat negatifnya, n'envoyez pas cette lettre. Kalau kita berubah menjadi kalimat imperatif, kalimat perintah yang positif, menjadi envoyez-la. Kita menggunakan la di sini. La merupakan objek langsung karena envoyer tanpa A. Jadi verb tanpa A. Kalau tanpa A, kita menggunakan objek langsung. La karena lettre itu femina. Perintah negatifnya, ne l'envoyez pas. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kalau dalam perintah positif, pronomnya itu diletakkan setelah kata kerja. Dalam perintah negatif, pronomnya diletakkan sebelum kata kerja. Ini karena A-nya bertemu dengan E, sehingga A-nya berubah menjadi apostrof. Contoh untuk penggunaan objek tak langsung. Écrire, menulis. Kalimat afirmatifnya atau kalimat positif. Écrivez à votre grand-mère. Tulis surat ke nenek Anda. N'écrivez pas à votre grand-mère. Jangan tulis surat ke nenek Anda. Kalau kita buatkan ke kalimat perintah, écrivez-lui. Lui, objek tak langsung, itu karena verbnya ada A. Ketika verb ditambah A, maka objek yang digunakan adalah objek tak langsung. Lui. Grand-mère atau grand-père, karena dia objek tak langsung, itu sama saja. Karena untuk il, dia perempuan maupun dia laki-laki, ketika berfungsi sebagai objek tak langsung, itu sama saja. Dan kalimat negatifnya, ne lui écrivez pas. Jangan tulis surat kepadanya. Mari kita lihat contoh yang lebih banyak. Envoyer, mengirim. Envoyer ce vélo, kirim sepeda ini. Envoyer le, karena vélo itu maskulan. Ne l'envoie pas, karena E itu ketemu dengan E, sehingga E dari le berubah menjadi apostrof. Jadi envoyer tanpa A, verb tanpa A, sehingga kita menggunakan objek langsung le, karena vélo itu maskulan. Sementara untuk objek langsungnya, contohnya envoyer, tapi pakai A ini. Envoie à ton frère, kirim ke kakakmu. Maksudnya kirim surat ke kakakmu. Envoie lui, kirim ke dia. Ne lui envoie pas, jangan kirim ke dia. Karena envoyer dengan A, sehingga digunakan pronom objek indirect. Lui. Nah, ton frère itu laki-laki, lui, dan walaupun perempuan tetap menggunakan lui. Selanjutnya contoh untuk objek direct. Jeter, melempar. Jeter l'assiette ici. Buang atau lempar piring itu di sini. Ini bukan piring-piring, tapi piring saja. Karena tunggal. Jeter là ici. Buang itu di sini. La karena assiette itu femina. Dan karena jeter tanpa A, verbnya tanpa A, sehingga kita menggunakan objek direct. Femina, la. Ne la jetez pas ici. Jangan buang itu di sini. Contoh untuk indirectnya, écrire, menulis. Écrivez à votre grand-mère. Tulis surat ke nenek Anda. Écris lui. Ini harusnya écrivez lui ya. Karena di sini pakai écrivez. Tapi terserah. Écris lui. Tulis ke dia. Ne lui écris pas. Jangan tulis surat ke dia. Jadi sekali lagi karena pakai A, sehingga objek yang digunakan adalah objek tak langsung. Lui, bukan la. Selanjutnya, ranger, merapikan atau membereskan. Ranger vos affaires, bereskan urusan-urusan Anda. Nah, ini jamak. Rangez-les, bereskan semua itu. Ne les rangez pas. Ne les rangez pas. Jangan bereskan itu. Vos affaires, jamak. Karena ranger tanpa A, maka kita menggunakan objek yang langsung. Nah, mereka, il, itu menggunakan les. Jadi walaupun maskulan atau feminin sama saja le. Kemudian contoh untuk indirectnya, dire, mengatakan. Dites à votre cousin, katakan ke sepupu Anda. Dites lui, katakan ke dia. Ne lui dites pas, jangan katakan ke dia. Kita menggunakan lui untuk
ke dia laki-laki, tapi walaupun untuk dia perempuan sama saja. Karena sekali lagi kata kerjanya tambah a, did a. Kemudian contoh untuk objek direct lagi, finir, menyelesaikan. Finissons notre travail. Mari selesaikan pekerjaan kita. Finissons-le. Karena travail itu maskulin, le travail. Ne le finissons pas. Jangan kita selesaikan itu. Kemudian indirect, téléphoner, menelepon. Téléphonons à notre ami. Mari kita telepon ke teman kita. Téléphonez-leur. Ne leur téléphone pas. Pakai leur karena banyak, ini harusnya bukan notre ami tapi nos amis. Karena jamak. Kemudian karena verbnya dengan a, sehingga kita menggunakan objek indirect atau objek tak langsung. Jadi karena ini mereka bukan le tapi leur. Téléphonons-leur. Sekarang kita lihat satu kalimat yang menggabungkan antara pronom langsung dan tak langsung. Contohnya, envoie ce truc à ton frère. Envoie ce truc à ton frère. Kirim sesuatu ini ke kakakmu. Truk itu sesuatu ya. Kalau kita ada sesuatu dan kita nggak tahu namanya, kita bisa mengatakan truc, c'est truc atau something dalam bahasa Inggris. Kalau kita buat kalimat perintahnya, envoie-le lui. Le itu pronom yang menggantikan ce truc. Lui itu pronom yang menggantikan à ton frère. Karena truk itu maskulin, dia pakai le. Dan karena di sini tambahin a, maka dia dijadikan lui. Selanjutnya untuk yang n dan i. N dalam bahasa Prancis itu menggantikan de la, du, dan de. Atau some dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia beberapa. Sementara i ini menggantikan a, la, o, a, l apostrof, o yang artinya ke atau to. Juga menggantikan dong, in, ke dalam, serta par, melalui atau lewat. Contoh dalam kalimat perintahnya, mange de la soupe. Kalau kita ingin ganti dengan pronom, itu pronom n. Mangeons. Perhatikan di sini untuk kalimat yang ini kita menggunakan konjugasi to sesuai aturan yang pertama. Untuk verb er, s-nya dihilangkan. Tetapi ketika dia bertemu dengan n, s-nya tetap dijaga. Oke? Mangeons. Achète du beurre. Beli beberapa mentega. Kalau kita ingin ganti du beurre-nya dengan pronom, achetez-en. Beli itu. Parlez de ces problèmes avec vos parents. Bicarakan masalah ini dengan orang tua Anda. Kalau kita ingin ganti de ces problèmes, itu menjadi parlez-en. Garde des euros de côté au cas où. Simpan beberapa euro secara terpisah untuk jaga-jaga atau kalau-kalau. Kalau des euros ini kita ingin ganti dengan pronom, biar lebih ringkas, kita mengatakannya gardez-en. Parlons de tes projets. Ayo kita bicarakan proyek-proyek kamu. Kalau de tes projets kita ganti menjadi pronom, parlons-en. Oke? Mudah-mudahan jelas. Sekarang untuk yang i. Va au bureau. Pergi ke kantor. Kalau kita ingin mengganti au bureau, itu menjadi vas-y. Pergi ke sana. Sama seperti yang sebelumnya, va ini hilang s-nya, tapi ketika dia bertemu i, s-nya dijaga untuk memudahkan pengucapan. Untuk kedua, va à la fac. Pergilah ke kampus atau pergilah ke fakultas. Kalau kita ingin ganti à la fac-nya, jadi vas-y, pergilah ke sana. Allez à l'hôpital. Pergilah ke rumah sakit. Menjadi allez-y, pergilah ke sana. Allez dans un bon hôtel. Pergilah ke sebuah hotel yang bagus. Allez-y, pergilah ke sana. Passez par là. Lewatlah di sini atau lewatlah di sana. Passez-y. Lewatlah di sana. Pensons à tout ça. Ayo kita pikirkan semua itu. Kalau à tout ça kita ganti jadi pronom, itu pensons-y. Ayo kita pikirkan itu. Ne pensons plus à ces problèmes. Jangan kita pikirkan lagi mengenai masalah ini. Kalau à ces problèmes kita ingin ganti dengan pronom menjadi pensez-y. Atau ini salah ya, pensons-y maksudnya. Sekarang kalimat negatifnya. Untuk yang en, lagi en mengganti de la, du, dan de. Ne mange pas de frites. Jangan makan kentang goreng. No mange pas. Jangan makan itu. Perhatikan, bukan du frites,
karena semua kalimat negatif ini berubah menjadi de saja. Lihat lagi ke video kalimat negatif untuk lebih jelasnya ya. Contoh kedua, ne me parle pas de tes problèmes. Jangan bicara ke saya tentang masalah-masalahmu. Kalau de tes problèmes kita ingin ganti dengan pronom, itu menjadi ne m'en parle pas. Selanjutnya untuk i negatifnya misalnya n'y va pas, jangan pergi ke sana. N'y allez pas, jangan pergi ke sana. N'y passez pas, jangan lewat sana. N'y pense plus, n'y pensez plus, jangan pikirkan itu lagi. Oke, demikian untuk perintah dengan le pronom complément. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, l'impératif irrégulier dan verb pronominal. Merci beaucoup pour votre attention. À tout à l'heure.